Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallimah ucapkan kepada semua murid-murid. Okey, insya-Allah hari ini kita akan sambung tajuk tumbuh-tumbuhan bagi sains tahun 4 ya. Okey, jadi bagi kamu yang memiliki buku teks, boleh buka pada halaman 76. Kita akan masuk tajuk baru hari ini, iaitu tajuk fotosintesis ya. Okey, pada tajuk fotosintesis, insya-Allah hari ini kita akan belajar apa itu fotosintesis dan kita akan belajar juga bagaimana cara proses fotosintesis itu berlaku. Okey ya. Okey, fotosintesis semua hidupan dekat dunia ini memerlukan makanan untuk terus bergerak, membesar dan untuk terus hidup ya. Begitu juga manusia, haiwan ya. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan ya. Jadi tumbuh-tumbuhan perlu dapatkan makanan ya. Perlu dapatkan makanan untuk dia terus hidup ya. Tetapi manusia dan haiwan dia boleh bergerak untuk dapatkan makanan. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan dia tidak perlu bergerak untuk mendapatkan makanan. Sebab apa? Sebab tumbuh-tumbuhan ini dia melakukan proses pembuatan makanan itu dengan sendirinya oleh tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Apa yang dimaksudkan oleh pembuatan makanan secara sendiri oleh tumbuh-tumbuhan? Okey, kita akan tengok di sini. Ya. Okey, pada muka surat 76 ya, ada perbualan antara pokok, burung dan pokok, burung ya. Jadi kita boleh tengok. Okey, burung, awak tahu tak saya boleh buat makanan sendiri? Bagaimana kamu membuatnya? Okey, saya membuat makanan melalui proses fotosintesis ya. Fotosintesis. Okey, apa itu fotosintesis? Okey, dan saya akan terangkan kepada kamu selepas ini apa itu fotosintesis. Okey, ini yang kita namakan proses fotosintesis ya. Okey. Kita nampak pada muka surat 77 ada pokok jadi tumbuh-tumbuhan memerlukan apa? Okey, kita boleh tengok kat sini. Tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari, klorofil, karbon dioksida dan air untuk melakukan proses fotosintesis ya. Ada 4: cahaya matahari, klorofil, karbon dioksida dan juga air ya. Saya harap kamu semua ingat, sematkan dalam kepala, ada 4: cahaya matahari, klorofil, karbon dioksida dan air ya. Mari kita tengok. Okey, pada muka surat 77. Okey, ada pokok. Okey, mendapat sumber cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber tenaga, sumber utama tenaga Jadi kalau tanpa cahaya matahari pokok tak boleh hidup. Okey. Antara lain, okey, tengok sini air. Air. Kita perlu siram pokok supaya air itu akan diserap masuk melalui akar ya. Okey, akar yang perlukan air tersebut supaya akar tu akan tumbuh dengan elok dengan baik supaya pokok pun boleh hidup dengan baik. Okey. Tengok sini, karbon dioksida. Karbon dioksida ni apa? Okey, kita ada belajar sebelum ini. Karbon dioksida adalah sejenis gas dalam udara yang akan masuk melalui daun. Okey, sebelum kita belajar, karbon dioksida ni adalah gas yang dilepaskan daripada badan kita keluar, tapi kita sedut oksigen. Okey, berbeza dengan pokok. Pokok ini dia memerlukan karbon dioksida untuk dimasuk kat dalam daun Okey, tengok kat sini ada anak panah warna merah. Dia tunjuk pada daun. Okey, dekat daun kalau kita tengok betul-betul, kita tak boleh tengok dengan mata kasar ada klorofil. Kita panggil nama ni klorofil. Klorofil ni kita kena tengok menggunakan satu alat khas kita tak boleh tengok menggunakan mata kasar kita sendiri. Kita boleh nampak klorofil, tapi kita perlukan satu alat yang khas lah nanti insya-Allah saya akan tunjukkan. Okey, klorofil ialah bahan berwarna hijau pada tumbuh-tumbuhan Okey,
ada bahan berwarna hijau pada atas daun, pada permukaan daun. Okey, ada bahan berwarna hijau pada tumbuh-tumbuhan. Okey, di situ ada klorofil. Jadi untuk proses fotosintesis perlu ada cahaya matahari, air, karbon dioksida dan klorofil. Okey, jom kita tengok lepas tu apakah yang akan berlaku. Okey, inilah proses fotosintesis. Semasa proses fotosintesis, klorofil yang atas daun tadi, depan permukaan daun tadi, dia akan menyerap cahaya matahari. Jadi kalau tak ada cahaya matahari, klorofil tak akan menyerap lah cahaya matahari tersebut. Klorofil akan menyerap cahaya matahari dan dia akan menukarkan air serta karbon dioksida. Selain daripada cahaya matahari, kita perlukan air dengan karbon dioksida. Jadi dia akan menukarkan air dan karbon dioksida itu kepada glukosa dan oksigen. Jadi inilah hasil daripada fotosintesis. Fotosintesis itu akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Jadi glukosa yang terhasil tu dia akan membentuk kanji. Kanji ni adalah macam kalau kita manusia kita perlukan gula kan. Okey, gula supaya kita boleh terus melakukan aktiviti dengan baik, jadi bertenaga. Okey, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, dia perlukan glukosa ataupun kanji lah, kita panggil gula ini untuk dia menyalurkan kepada daun, batang, akar, biji benih, bunga dengan buah, supaya semuanya boleh menghasilkan makanan. Okey, tengok kat sini pada gambar rajah ni, pada gambar pokok ni. Ni pokok apa ni? Pokok tomato. Okey. Glukosa yang tersimpan dalam bentuk kanji, glukosa yang tersimpan dalam bentuk kanji, bahan yang terhasil sebagai makanan. Jadi bila ada karbon dioksida, ada air, ada cahaya matahari dan klorofil tadi, dia akan menghasilkan glukosa. Glukosa itu juga dia akan menghasilkan makanan. Bila dia menghasilkan makanan, okey, antara benda yang terbebas adalah glukosa dan juga oksigen. Oksigen ini adalah gas yang dibebaskan melalui daun ke udara. Kalau karbon dioksida tadi daripada udara kepada daun kan. Okey, ini daripada daun ke udara. Jadi dia akan membebaskan gas oksigen. Okey, tu sebab kalau kita manusia, kalau semakin lama kita tak nampak pokok, jadi semakin hilang pokok, jadi susah untuk kita mendapatkan bekalan oksigen. Okey, ini penting. Okey, info sains kat sini. Okey, proses fotosintesis melibatkan karbon dioksida mesti tambah dengan kehadiran air. Lepas tu bawah tu ada klorofil. Sebab klorofil ni menyerap cahaya matahari dan dia akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Okey, jadi ini perkara barulah untuk kamu, untuk tajuk proses fotosintesis. Okey, tak apa, tak ada masalah. InsyaAllah kita akan belajar dengan lebih dalam untuk tajuk proses fotosintesis. Okey, boleh buka muka surat seterusnya, muka surat 80. Pada muka surat 80 kita akan belajar tentang kenapa proses fotosintesis ni penting kepada tumbuh-tumbuhan, kepada haiwan, kepada manusia. Okey, jadi saya nak kamu tahu kenapa kita kena belajar fotosintesis ni. Apa kepentingan dia kepada semua benda hidup di dunia. Okey. Jadi tumbuh-tumbuhan sentiasa melakukan fotosintesis. Dia akan sentiasa melakukan fotosintesis sebab dia nak hasilkan makanan untuk diri sendiri. Kalau ayam boleh pergi cari cacing dekat tanah. Kalau manusia boleh pergi kedai beli makanan, boleh masak sendiri di rumah untuk dapatkan makanan. Akan tetapi tumbuh-tumbuhan dia kena buat makanan sendiri. Makanan sendiri adalah dengan menggunakan proses fotosintesis tadilah. Ada cahaya matahari, ada karbon dioksida, ada air, klorofil akan menyerap cahaya matahari, baru dia boleh membuat makanan dia sendiri. Kita tengok pada situasi nombor 1. Tengok ni, burung ni cakap, syukurlah tumbuh-tumbuhan di sini hidup dengan suburnya. Dapatlah kita makan makanan yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan
dengan secukupnya. Kalaulah tumbuh-tumbuhan itu tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, dia tak boleh nak membuahkan hasil seperti buah, daun. Tengok, pokok pun tak dapat, burung pun tak dapat nak makan buah-buahan, ayam pun tak dapat nak makan buah-buahan, kambing pun tak dapat nak makan rumput. Itulah kepentingan dia yang kita tengok kat sini daripada sudut haiwan. Kita tengok situasi kedua. Okey, situasi kedua ada 3 orang mungkin dia pergi panjat gunung. Okey, kita tengok sini. Situasi kedua, ni pokok yang cakap, kami membekalkan oksigen untuk manusia dan haiwan bernafas. Kami juga menyerap karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Oleh itu, keseimbangan udara di alam ini dapat dikekalkan. Manusia bernafas, kita menghirup oksigen, dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Tetapi berbeza dengan pokok, dia menghasilkan oksigen, dia mengeluarkan oksigen dan dia perlukan karbon dioksida. Sama juga dengan haiwan. Manusia dengan haiwan sama, dia menghirup oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Okey, jadi semua ni Allah cipta ni semua berhubung kait. Manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, semuanya saling memerlukan. Okey, itulah kepentingan fotosintesis. Fotosintesis penting kepada kehidupan kerana dapat membekalkan sumber makanan, memberikan sumber oksigen dan untuk pernafasan, dan mengekalkan keseimbangan udara di alam ini. Okey. Saya ada satu video untuk kamu, iaitu video berkenaan dengan proses fotosintesis. Okay, InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada siri-siri akan datang. Okay, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.